Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sementara kita tunggu kawan-kawan kita semua ni. Okey, kita tunggu lagi sampai pukul 9.05. Nanti pukul 9.05 baru kita teruskan ni. Okey, tapi sebelum tu Ustaz nak minta kepada semua pelajar, semua murid-murid untuk buka mic buka kamera dan matikan mic semua. Mutekan mic semua. Okay, buka kamera, mic Ustaz nak semua mute supaya tak ada mengganggu majlis ini. Kalau tak boleh buka mic dan kamera pun tak apa. Yang penting jangan buka mic tu. Supaya tak ada ganggu. Dan lagi satu, tolong jangan main dekat ruangan chat tu. Okay, Ustaz ingatkan semula, tolong jangan main dekat ruangan chat tu. Okay, boleh ya? Okay. Buka, kalau boleh buka kamera. Mic Ustaz nak kamu mutekan dan jangan main dekat ruangan chat tu. Okay, 3 benda tu je. Boleh ya? Okay, pukul 9, kita tunggu lagi kawan kita. Pukul 9.05 nanti, insyaAllah baru kita mulakan. Dah buka dulu. Assalamualaikum. Siapa cakap ni?
Jangan cakap cupcake. Jangan chat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Ustaz nak ingatkan balik. Sila mutekan mic. Okay, Ustaz minta murid-murid untuk mutekan mic supaya tidak mengganggu majlis. Okay, dan jangan main di ruangan chat. Fokus Okay. Okay, yang berbahagia Guru Besar Sriti Tahfiz Darul Amilin Ustaz Fitri Osman, Guru Besar Sriti Tahfiz Darul Amilin Ustaz Arif Zaki Ghazali, dan kita punya panel jemputan khas kita hari ini iaitu Dr. Asparila Alias, iaitu pensyarah Fakulti Pergigian Musim. Barisan guru-guru serta murid Sriti Darul Amilin dan juga Sriti Tahfiz Darul Amilin yang dikasihi sekalian. Ya, Alhamdulillah, bersyukur pada Allah kita dapat berkumpul dan juga mendengar taklimat tentang hari ini iaitu penjagaan kesihatan pergigian yang akan diberikan oleh ahli panel kita hari inilah, insyaAllah. Okey, sebelum kita mulakan majlis ni, Ustaz nak kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Ustaz minta untuk matikan mic. Sila mutekan mic Jangan buka mic supaya tidak mengganggu majlis ini. Ustaz ulang semula untuk mutekan mic anda Murid-murid sila mutekan mic. Okey, terima kasih. Okey, sebelum kita ke taklimat khas tersebut, dengan sukacitanya saya menjemput Ustaz Fitri Osman, Guru Besar Sriti Darul Amilin untuk memberikan sepatah dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih pada pengurusi majlis yang dihormati Puan Asparila binti Ilyas, pengisi program kita pada hari ini, taklimat penjagaan kesihatan pergigian, yang dihormati GPK GPK Hal Ehwal Murid Sriti Darul Amilin Ustazah Akilah binti Muhammad Noor, ahli jawatankuasa bahagian akademik Sriti Darul Amilin, guru-guru dan anak-anak Sriti Darul Amilin yang dikasihi sekalian. Jadi insya-Allah ringkas daripada Ustaz pada pagi ini, Ustaz harapkan kita dapat mengumpul ilmu sebanyak-banyaknya pada hari ini dan dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita. Asas penjagaan kesihatan termasuklah penjagaan kesihatan pergigian amat penting bagi kita anak-anak yang sedang membesar.
sekiranya kita mempunyai masalah pergigian semasa kecil, kita akan menghadapi masalah tu dalam tempoh masa yang lama. Tapi kalau kita mampu jaga gigi kita dengan baik, sewaktu kita muda, insya-Allah sampai besar gigi kita akan jadi sihat. Jadi insya-Allah selepas ni program-program seperti ini yang melibatkan atas talian akan dipergiatkan lagi dengan agensi-agensi dan juga individu-individu yang mempunyai kemahiran dan juga kepakaran. Sekarang kita mulakan dengan kesihatan pergigian macam tahun-tahun sebelum ni. Mungkin kita buat aktiviti taklimat kesihatan pergigian ni secara bertemu. Kita ada praktikal, kita ada ceramah berdepan dan sebagainya. Namun pada era pandemik ini kita tidak boleh menafikan bahawa perlunya aktiviti-aktiviti seperti ini diteruskan tanpa ada halangan supaya hak kita sebagai anak-anak Sri terus terjamin daripada kesihatan, kebajikan dan juga sosial, daripada sudut pergaulan dan sebagainya. Jadi insya-Allah Ustaz harap semua dapat beri perhatian, jaga adab dan akhlak kita di atas talian dan semoga kita mendapat berkat yang sama menuntut ilmu secara berdepan dan juga secara atas talian. Itu daripada Ustaz. Saya ucapkan terima kasih kepada semua dan mengalu-alukanlah kehadiran Dr. Aspalila binti Ilyas bersama dengan kita pada hari ini. Jadi saya mewakili seluruh warga Siti Darul Amilin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Aspalila atas kesudian untuk hadir pada hari ini. Jadi ayo kita beri perhatian dan juga kita kumpul ilmu sebanyaknya insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Ustaz Firdaus Osman selaku Guru Besar Siti Darul Amilin. Okay, sebelum kita ke taklimat khas, Ustaz ingin ceritakanlah sedikit latar belakang tentang panel kita. Beliau bernama Dr. Aspalila alias merupakan pensyarah pergigian serta pakar anatomi di Fakulti Pergigian USIM. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai doktor pergigian di Kementerian Kesihatan Malaysia. Beliau juga telah memperolehi ijazah sarjana muda pembedahan pergigian dari Universiti Sains Malaysia, ijazah sarjana dalam perubatan anatomi dari Universiti Kebangsaan Malaysia serta ijazah doktor falsafah PhD patologi dalam bidang forensik antropologi dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga sangat aktif dalam bidang penulisan buku, penerbitan artikel berimpak tinggi serta penulisan kreatif dan sering membentangkan kertas kerja di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Okey, tanpa membuang masa, dengan ini saya ingin menjemput, dengan sukacitanya saya ingin menjemput Dr. Aspalila alias untuk memberikan taklimat hari ini iaitu tentang penjagaan kesihatan pergigian. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Saya share slide dulu. Nampak ya slide saya? Nampak Hello, Dr. Assalamualaikum. Nampak Dr. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Badrul Amin MC pada hari ini, yang saya hormati Guru Besar Ustaz Muhammad Fitri Othman dan Guru Besar Sriti Muhammad Arif Zaki Ghazali, seluruh Ustaz Akilah selaku organizer and team organizer pada hari ini, guru-guru Sriti yang saya hormati dan anak-anak yang saya sayangi sekalian.
Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya nak bawa satu tajuk yang mungkin tidak asing bagi kita, iaitu penjagaan kesihatan pergigian. Hari ini siapa yang bergigi? Angkat tangan. Pagi tadi bangun terus bergigi. Angkat tangan. Okey, Alhamdulillah. Saya harap semua pelajar Sriti bergigi pada hari ini di pagi hari. Alhamdulillah, penjagaan kesihatan pergigian ini bukanlah sesuatu yang jangan dianggap remeh, kerana gigi ini penjagaan gigi ini antara sunnah Nabi, iaitu Nabi Muhammad SAW sangat cintakan berus gigi, iaitu bersiwak. Sabda Nabi SAW, as-siwaku mutahharatul lil fam mardatul lirab. Siwak itu menyucikan mulut dan mendatangkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nak Nabi dan Allah sayang? Angkat tangan. Kita dalam kehidupan ni, kita nak Allah sayang kita, kita nak Nabi sayang kita. Antara kecintaan Nabi adalah memberus gigi. Maka banyak hadis yang berkaitan dengan sunnah berus gigi. Kenapa kita nak berus gigi? Mengikut kitab Al-Fathah Al-Bari menyatakan bahawa kenapa hikmah disunatkan bersiwak itu sebelum kita solat. Kerana bila kita solat, kita mendekati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seseorang itu dalam keadaan sempurna. Siapa yang solat subuh tadi, dia berus gigi. Sebelum solat dia berus gigi. Angkat tangan. So sebelum ni kita tidak tahu bahawa pentingnya berus gigi sebelum kita solat. Maka ada juga hadis Nabi yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW apabila bangun di malam hari, baginda terus memberus mulutnya dengan siwak. Siapa yang bangun terus buka handphone atau gadget, atau bangun kita terus berus gigi. Siapa dia? So Nabi dia bangun, dia tak buka gadget. Okey. Maka Nabi dia bangun, dia tak buka gadget ke apa. Perkara pertama yang dia buat adalah berus gigi. Siapa dah setahun tak tukar ubat berus gigi? Ubat gigi berus gigi ni kena selalu tukar. At least 6 bulan sekali kita kena tukar berus gigi. Kita tak tukar berus gigi sebab apa? Sebab kita tak berus gigi. Berus gigi kita cantik je sebab kita tak berus gigi. Orang yang tukar berus gigi 6 bulan. Bagus. Orang yang berus gigi dia akan tukar setiap 6 bulan sebab dia dah kembang sebab dia selalu pakai. Mungkin kalau kita dah 5 tahun tak tukar berus gigi, tukarlah Berus gigi tak mahal tukar. Dah belajar. Ya. Berus gigi tu kena ikut saiz ke? Nanti kita belajar ikut saiz ke, ikut mulut ke lepas ni. Maka Nabi SAW perkara pertama yang dibuat masa masuk rumah tu, Nabi bersiwak. Siapa yang masuk rumah terus bersiwak? Ada? Ke masuk rumah terus buka TV? Yang mana satu? Nabi perkara pertama perkara bersiwak tu berus gigi. Nabi masuk je rumah, dia terus berus gigi. Dia pergi tandas, dia berus gigi. Nabi dia terus berus gigi. Siapa yang masuk rumah terus berus gigi, dia ikut sunnah Nabi. Nabi ni suka sangat, cinta sangat berus gigi. Maka hadis di atas menerangkan bahawa Rasulullah hampir setiap waktu dia bersiwak. Bersiwak tu dia pakai kayu sugi. Bahkan saat pertama kali masuk pun Nabi bersiwak. Begitu cintanya Nabi siwak. Siwak ni berus gigi, okey? Maka Nabi SAW juga sebelum meninggal dunia, Nabi bersiwak. Nabi bersiwak sebelum Nabi meninggal dunia. Seperti kisah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Abdurrahman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma menemui Nabi bersandar di dadaku. Maka Abdurrahman dan Abu Bakar membawa siwak yang basah digunakan untuk bersiwak. Maka Nabi tengok aja sahabat dia siwak.
Lama Nabi tengok. Maka sahabat Abu Bakar tengok, Abdul Rahman bin Abu Bakar tengok, dia kata, oh Nabi nak bersiwak. Maka dia pun ambil siwak bagi ke Nabi. Nabi pun bersiwak. So sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi siwak. Bersiwak. Dia bersihkan mulut dia. Lepas dia nak jumpa dengan Allah, dia bersihkan mulut dia. Kemudian Nabi wafat. Maka begitu pentingnya kita memberus gigi, iaitu bersiwak. Maka faedah dan hikmah bersugi. Maknanya bila kita bersihkan mulut tu kan, mulut kita bersih, gigi kita bersih, hilang bau mulut, gusi kita kuat, segar bila cakap dengan kawan-kawan, bila cakap dengan adik-beradik. Sekarang ni semua orang kat rumah. Kalau semua orang tak berus gigi, busuk rumah kan. Nak keluar pun tak boleh kan. So kita kena berus gigi. Tak tahan bau ni. Maka kena berus gigi. Dia dapat menajamkan penglihatan, kecergasan fikiran. Kalau siapa yang tak pandai-pandai tu, susah sangat nak masuk otak tu, berus gigi. Berus gigi ni boleh mencerdaskan fikiran, membersihkan hati. Dan yang paling penting, apabila kita nak meninggal dunia, maka mudah kita mengucap kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, ini adalah gigi. Kita bukan berus gigi sahaja. Kita kena berus juga lidah, bahagian-bahagian dalam mulut supaya bersih. So dalam mulut ni ada apa ya? Cuba buka mulut semua. Ada apa? Nanti tengok cermin, tengok ada apa. Oh, ada gigi. Gigi ni ada gusi, lepas tu ada lidah, ada lelangit, ada mukosa tepi ni. So ini semua kena bersih. Sebab hari-hari kita makan, kita lalu daripada mulut. Kalau ni berkulat ni, dah 10 hari tak berus gigi, ada ulat-ulat ni kan. Nanti anak-anak semua makan ulat-ulat ni masuk dalam mulut. Sedap. So kena berus gigi. Geli tak kalau tak berus gigi, makan terus masuk mulut? Geli kan? Kena geli. Kalau tak berus gigi, ni kulat-kulat ni kita pun masuk mulut. Makan KFC, makan dengan kulat-kulat yang tidak berberus. Kita pun sedap lah. Makin tak berus gigi, makin sedap. Itu semua kuman. So kita kena berus gigi. So apa yang kita kena tengok? Oh, ada banyak benda dalam mulut lah. So doktor gigi tengok. Dia tengok dia jauh pun dia tahu. Ada lubang ke tak? Tanpa membuka mulut. Itulah hebat doktor gigi ya. So macam mana gigi ni kan? Cuba tengok gigi masing-masing. Ada tak macam ini? Pelak-pelak gigi ni bergentil-gentil. Mula-mula boleh ada tak? Cuba tengok gigi, kuis gigi tu. Gigi apa? Pelak gigi ni yang bergentil-gentil ni. Makanan kita dah hancur tapi kita tak berus, dia lekat ni. Ni nama pelak gigi ni. Ni. Kalau lama-lama, kalau kita tak berus, dia boleh jadi ni. Caries, lubang dan akan sakit. Lepas tu ataupun karang ni. Dia jadi keras, dah tak boleh nak buang. So kita kena tengok, kita kena berus gigi untuk mengelakkan plak gigi yang boleh menyebabkan caries dan juga penyakit gusi. Ini dalam mulut kita. So gigi ada banyak. Ini untuk orang dewasa ada 32 gigi. So kita kena berus bahagian ni, bahagian yang menghadap pipi, bahagian dalam yang menghadap dalam lidah dan bahagian atas kena berus. Jangan laju cik. Berapa minit sehari berus gigi? Berapa minit sekali? Kita kan semua struktur ni bersih. Okey. Ini nampak pelak gigi. Siapa yang ada pelak gigi? Semua ada. Kalau pelak gigi ni tak bersih, lama-lama dia jadi karang. Lama-lama dia akan kotor lah. Dan bila kita makan, menjadi kotor lah makanan yang kita makan tu. Kemudian kenapa? Tengok, lepas dah makan kita ke mana? Kita ke esophagus. Lepas tu ke stomach.
Ke stomach, kalau kita makan tai gigi kita yang tak tu, masuk dalam perut. Makanlah perut kita pun makan tai gigi tu masuk dalam perut. Maka tak bersih. Oleh itu mulut penting untuk dibersihkan. Sebab kebanyakan penyakit berpunca daripada makanan, kan? Kalau kita tak jaga makanan kita tak bersih, makan ulat-ulat, banyaklah penyakit. Okay. So gigi ni apa benda kan? Gigi kita ada yang kita nampak putih tu namanya enamel. Kita ada 3 lapisan enamel, dentin, pulpa. So dia ada gusi yang pegang gigi. So apa terjadi bila kita tak berus gigi? Kemungkinan dia akan jadi caries, lubang. Mula-mula kat sini tak rasa apa. Tiba-tiba rasa sini ngilu. Masuk ke lapisan kedua akan ngilu. Ngilu tu macam mana? Kita makan aiskrim, siapa ada rasa makan gula, sakit. Maksudnya dia dah pergi lapisan kedua. Dan akhirnya lapisan ketiga dia menyebabkan bengkak. Ini mungkin kena cabut gigi. Ya? Gigi saya bergoyang kat bawah. Gigi awak, umur awak macam ni memang gigi kita tukar. Masa umur 6 tahun hingga 12 tahun bertukar-tukar gigi. Kita ada gigi susu dengan ada gigi kekal. So bila tubuh gigi kekal, dah tak ada gigi lain dah. So gigi tu tanggal sebab ada gigi kekal nak keluar. So kena berjaga-jaga dan bersihkan gigi. Doktor, Okay? Ya? kenapa bau apa tu nama dia? Mulut. Yang kayu apa tu? Kayu arak. Bukan. Kayu siwak. Dia macam macam mana? Macam mana? Kayu sugi. Kayu Kayu sugi. sugi. Nanti kita cerita kat ujung pasal kayu sugi. Nanti kita cerita. Pasal kayu sugi kat ujung nanti Ustazah cerita. Okay? Alright. Kita ada dua lah, sama ada kayu sugi ataupun kita gunakan yang berus gigi dengan ubat gigi. Nanti Ustazah cerita. Okay? Alright. Kemudian saya tak buat, saya rugi. Betul tak? Saya tak buat, saya rugi. Siapa yang tak bergigi nanti mulut kotor, nanti tak cantik. Gigi tak ada, muka tua. So apa itu gigi? Gigi adalah struktur keras yang terdapat di dalam mulut. Okey? Mempunyai fungsi sendiri. Gigi milik siapa? Gigi kita milik siapa? Milik Allah. Allah kasi pinjam kat kita. Milik kita tapi milik Allah. Kalau awak nak tarik bila-bila saja. Kita kena jaga. Diri kita pun bukan milik kita, milik Allah. Maka Allah bagi kita pinjam gigi untuk kita gunakan. Jaga baik-baik. Jangan tak bersih. Nanti Allah marah. Kan? Dia kasih kita pinjam tapi kita tak jaga baik-baik. Betul tak? So gigi kita milik siapa? Allah. So lepas ni kenalah jaga gigi. Okay? Alright. Apakah kepentingan gigi? Gigi ni untuk apa? Kita nak makan. Bayangkan tak ada gigi, boleh kunyah tak? Sakit gigi, dah tak boleh makan. Tak ada gigi tak boleh makan. Boleh makan tapi tak boleh makan. Tak boleh makan KFC. Tak boleh makan KFC. Makan bubur aja. Tak boleh makan bubur je. Boleh makan tapi sikit. Macam baby kan tak ada gigi. Dia tak boleh makan benda keras kan. Dia makan bubur je kan, susu. So makan, so penting untuk kunyah makan. Kenalah jaga kalau dah tak ada. Lubang belah kanan, belah kiri. Ada pesakit saya kanan tak ada gigi, tak ada gigi, dia makan tengah. Tengah pun tak ada gigi. Bila bertutur, bertutur pun
pelat sebab gigi ni tempat keluar makhraj huruf. Kita baca Quran, tempat makhrajnya juga ada dekat gigi. Tidak tepat orang yang tak ada gigi susah, tak boleh nak jadi imam sebab makhrajnya tidak lengkap. Kalau boleh orang yang gigi penuh antara syarat utama jadi imam kerana dia tepat. Maka gigi ni sangat dekat dengan bukan sahaja masalah dunia, dia juga penting untuk kita beribadat, untuk estetik dan keterampilan diri. Okey. Maka gigi kita bagi kepada dua, struktur akar yang tertanam dalam si leher dan juga enamel. So kita ada dentin supaya rupanya gigi ni bukan putih saja, dalam tu ada lapis-lapisan. Ada enamel, lepas tu kita ada dentin, lepas tu kita ada pulpa. Dalam pulpa ni ada salur darah. Kalau kita tak jaga, caries boleh pergi ke pulpa, nanti kita sakit gigi. So kita juga ada gusi gigi kita. Okey. Lepas tu kita ada tulang juga cuba pegang kat sini, ada gigi, ada tulang. Pegang. So kalau tak ada gigi, tulang akan turun. So masalah gigi yang sering dihadapi, agak-agak apa yang paling lama sakit gigi? Caries. Cuba buka mulut, ada lubang tak? So kita Gigi saya ada yang dah berlubang tapi dah kena tampal. Bagus. Kena cepat-cepat pergi tampal kan. Nanti bolehlah makan. Kenapa awak lubang? Mesti awak suka makan gula-gula kan? So bila makan gula tak apa, tapi kenalah berus. Okey? Okey. Ni caries kan? Mak saya gigi dia berlubang juga. Mak awak. Okey, mak awak pun kena pergi berus gigi, kena pergi dia juga So kita semua, kita nak keluarga kita semua bebas caries. Kita ke, adik kita ke, mak kita ke, bapa kita nak semua tak ada caries kan. Kita tak naklah lubang-lubang. Apa tu yang lubang besar tu? Ni lah caries. Bila kita tak berus gigi. Saya lubang, lepas tu dah tampal. Okey, baguslah awak. Saya tak bergigi lepas. Betul-betul. Kita kena jaga gigi. Kalau lubang kita kena tampal, jangan biarkan. Mungkin kita dulu saja dua dah cabut dekat bawah. Sebab cabut tu sebab kali cabut gigi. Memang sebab gigi kekal nak tumbuh kan. So tak apa. Lepas tu kita ada satu. Ya. Kenapa? Okey. Lepas tu penyakit gusi. Kita ada penyakit gusi. Penyakit gusi. Kalau kita tak berus gigi dan gusi, kita akan ada gusi berdarah. Siapa pernah rasa tiba-tiba dia berus, gusi dia berdarah? Maksudnya dia ada sakit gusi. Namanya gingivitis. Kena datang doktor gigi akan buat rawatan scaling okey. So namakan 3 lapisan struktur gigi. Siapa boleh jawab? Saya. Apa? Enamel, dentin dengan pulpa. Yeay, siapa nama tu? Sumaya. Tepuk tangan kat Sumaya. Tanya. So kita ada 3 lapisan iaitu enamel, dentin dan pulpa. Okey? So lepas ni kalau orang tanya berapa lapisan gigi? Jangan cakap gigi putih je, tak. Kita ada 3 lapisan gigi. Enamel, dentin, pulpa. Enamel, dentin, pulpa. Okey? So enamel bahagian putih, dentin yang lapisan kedua, pulpa lapisan ketiga. Jom kita cerita pasal caries Apa itu caries gigi? Apalah menyebabkan caries ni? Gula. Pagi gula, petang gula, malam gula tapi tak berus gigi. Gula, coklat. Inilah penyebab utama caries.
Dan ada bakteria dalam mulut. Memanglah sedap. Orang benda yang sedap memang ada penyakit. Boleh makan tapi jangan lebih. Jangan banyak-banyak, nanti kencing manis dan boleh menyebabkan karies. Lepas tu kita boleh ada bakteria dalam mulut. Ada kawan-kawan ni, dia juga boleh menyebabkan karies. So ada gigi, ada gula, ada bakteria dalam mulut dan pendedahan. Pun tak boleh ke? Kopok boleh. Boleh je makan semua tapi boleh makan. Boleh. Tapi kena kontrol. Ya. Kenapa? Boleh tak makan sayur? Bagus. Sayur ya bagus. So makanan ni yang menyebabkan karies. Sayur tak menyebabkan karies kan. Boleh je makan tapi saya suka makan lobak. Bagus. Bagus. Makan sayur, makan buah, makanan yang sihat. Okey. Boleh lah. Makan. Apa tak ingat dah namanya. Apa awak lupa? Okey, lepas tu bolehlah makan tapi jangan banyak sangat pagi, petang, malam. Nanti gigi kita lubang kan. Makanlah sikit-sikit bolehlah kan. Tapi lepas tu kena bersih gigi. Brokoli. Alhamdulillah. Brokoli. Saya pun suka makan lobak dengan brokoli juga. Saya pula gigi saya tak cabut-cabut lagi. Ya, kenapa? Awak goyang-goyangkanlah sikit-sikit. Nanti boleh gigi tumbuh. Saya dah cabut 4. Hebatnya. Ni 8. Gigi saya ada yang dah tumbuh. Saya 2. Saya nampak. Satu saya kalau saya wujud Okey. Okey. Ada lagi? Saya dah cabut bawah tu. Bagus. Nanti jaga baik-baik tau. Lepas cabut tu akan tumbuh gigi betul. Gigi kekal. Lepas tu dah tak ada gigi lagi. Itulah yang terakhir. Gigi atas saya dah goyang. Tapi dia dah tumbuh. Dia akan tumbuh sebab umur-umur kalian nanti adalah pertukaran gigi susu dan gigi kekal. So waktu ni kena jaga sebab lepas dah gigi kekal tumbuh, kalau gigi kekal tu lubang dan tak boleh, lepas cabut tu dah tak ada ganti. Itulah yang kita ada 2 set je gigi susu, gigi kekal. Habis gigi kekal dah tak ada gigi lagi. Tu adalah gigi kita ada. So kena jaga, okey? Kalau dia mula kecil, nanti kalau gigi kekal dia guna gigi palsu dah. Nanti pakai gigi palsu. Kecil-kecil dah pakai gigi palsu. Okey. Tak nak lah kita pakai gigi palsu. pakai gigi yang macam ada besi. Itu braces. Braces tu kita nak susun gigi. Sakit lah pakai benda tu sakit. Memanglah sakit. Tu kita kena jaga kebersihan gigi. Okey? So apabila kita mengambil makanan bergula, nampak ni bila kita makan gula banyak-banyak, apa terjadi? Bakteria dalam mulut akan mencernakan. Sukanya dan menghasilkan asid. So asid ni akan berterusan Asid tu apa? Asid tu benda yang yang bahaya yang menyebabkan karies gigi. Dia buat lubang kat gigi. Gigi kita keras. Yang dalam perut tu ke? Air tu. So bakteria so benda ni lah semua boleh hasilkan asid. Macam muntah ke? Asid tu macam ni lah, bila makanan campur dengan kuman, dia akan hasilkan cecair namanya asid. Cecair dalam mulut kita. So keadaan yang berasid ni yang menyebabkan dia hakiskan gigi kita, menyebabkan karies gigi. Okey? Okey. Nampak tak alur gigi dalam? Nampak tak? Maka kawasan ni yang paling senang
Caries terjadi. Masa tu kita kena bersihkan. Kadang lebih senang berkumpul kat kawasan ni. So kena berus kat bahagian occlusal tu ya. Lebih susah untuk dibersihkan, lebih berisiko. Tengok semua ada dia ni. Dia gigi dia dekat belakang. Betul. Kalau saya pun ada juga satu gigi Itu kat gigi yang berlapis. Ni gigi betul ni, gigi asal, gigi kekal kena bersih ya sampai belakang Gigi berlapis ni pun kena bersihkan. Kalau boleh buat rawatan pasang nampak cabut gigi nanti gigi tumbuh kat belakang. nanti berlapis. Kenalah tengok betul. Adik saya dah ada. Kena tunjuk doktor gigi kan, nanti doktor gigi nasihat lah macam mana. Okey. Kemudian bagaimana caries tu terjadi? Caries terjadi dia mula-mula kat enamel ni kita tak rasa sakit. Tapi bila kita biar, kita tak jumpa doktor gigi, lama-lama dia akan ke lapisan kedua. Lapisan kedua nanti kita rasa ngilu-ngilu. Makan aiskrim. So itu maksudnya dah caries dah sampai lapisan kedua dan akhirnya tiba-tiba bengkak. Dah masuk lapisan ketiga. Maka kena cabut. So kita kenalah menjaga gigi, berus gigi, pastikan tak ada caries. Kalau ada caries, jumpa doktor gigi tampal, buang kuman, tampal. Okay. Kalau tak nanti dia bengkak, dia jadi nanah kat sini. Kenalah jumpa doktor gigi check lah, okey? Ni Dana ni sebab siapa yang pernah macam ni? Ni sebab dia tak berus gigi lah, tiba-tiba kuman, lepas tu nanah, buah tu macam gini ya. Ada juga pesakit yang datang dengan facial cellulitis, bengkak. Itu sebabkan oleh gigi sikit je. Tapi bila kita biar, lama-lama boleh bengkak. Maka nyatakan faktor pembentukan caries. Siapa boleh jawab? Macam mana caries boleh terjadi? Ada 4 faktor. 1, kena ada gigi. Kena ada gula. Lagi? Bakteria dalam gula. Bakteria. Masa penjedahan. Dan so benda-benda ni yang menyebabkan faktor caries boleh terjadi. Okey? So bermula daripada gula. Gula lah penyebab caries terjadi. Okey? Penyakit okey. So kita pergi ke penyakit gusi. Penyakit caries dah habis. Okey? So penyakit caries disebabkan oleh gula. Okey? Dan kita tak berus gigi dan caries boleh terjadi sebab hasilnya asid. So kita pergi ke penyakit gusi. Okey. Apa tu penyakit gusi? Penyakit gusi merupakan jangkitan kuman pada gusi, tulang dan lain-lainnya. Gusi sihat dia bentuk pink, tapi gusi sakit dia akan bentuk gusi merah dan bengkak, senang berdarah. So penyebab utama adalah plak. Plak. Ni namanya plak, iaitu suatu lapis. Macam plak tu ke? Plak tahi gigi. Cuba ambil tangan jari, kikis kat gigi. Ada tak putih? Itulah plak. Iaitu lapisan nipis yang melekat pada permukaan gigi. Plak. Tak ada. Tak ada. Cuba buat. Ada tak? Itu plak. So plak gigi biasanya terkumpul di bahagian leher gigi. Gitu. So lama-lama kita tak bersihkan, sebulan 2 dia jadi keras. Dia jadi karang gigi. Macam masak nasi, lama-lama dia keras kan. So jadi karang. So waktu ni kita tak boleh bersihkan. Kita perlu ada bantuan doktor gigi untuk bersihkan karang gigi. Tu apa? Karang Karang gigi tu macam kerat batu karang. Dia kalau macam ni, pelak ni kita boleh buang, kita bersihkan. Tapi lama-lama, dia dah kumpul lama-lama kita tak berus, dia jadi keras.
Bila dia jadi keras, dia jadi karang gigi. Kita susah nak bersihkan. Kita kena jumpa doktor gigi untuk tolong bersihkan gigi kita. Kena cuci. Maka penyakit gusi ada dua, gingivitis atau periodontitis. So gingivitis merupakan keradangan pada gusi. Tanda awal bermulanya penyakit gusi. Apa terjadi? Gusi kita merah, bengkak, senang berdarah. Bro gigi sikit je, berdarah. So kena jumpa doktor gigi untuk buat scaling. Tapi kaki teruk, gingivitis yang tidak dirawat boleh menyebabkan periodontitis. Lama-lama gigi longgar. Ini biasa orang tua lah. So apakah penyebab utama terjadinya penyakit gusi? Siapa dapat jawab? Acid tadi caries. Apa? Plak. Plak. Yeay. Plak. Okey. Plak yang siapa yang cakap tadi? Siapa yang sebut tadi? Saya. Siapa nama awak? Mariam. Tepuk tangan Kak Mariam. Okey. Plak gigi yang menyebabkan penyakit gusi. Gigi apa? Plak ni. Ni yang putih-putih ni jadi plak. So kita kena bersihkan lah. Bila kita makan tu, kalau makanan tu kita tak bersih, dia akan lekat ni kat gigi-gigi ni. Lama-lama dia jadi plak lah. Plak adalah bahan makanan yang melekat kat gigi. Lama-lama dia akan musnahkan gusi. Okey. Jadi adalah amat penting untuk kita menjaga kesihatan gigi untuk memastikan gigi kita dapat berfungsi dengan baik. Okey, tanda-tanda penyakit gusi apa? Gusi. Gusi merah, bengkak. Gusi berdarah. Gigi nampak. Gigi berjadi longgar. Okey. Maka penjagaan gigi ya. So penjagaan gigi kena sama ada di rumah. Jika tidak, kita kena juga jumpa doktor gigi. So dekat rumah kita kena memberes gigi dan jaga makanan. Makan gula boleh tapi jangan banyak sangat. Kita beres gigi juga. Jangan makan gula 10 kali, beres gigi sekali. Memang confirm caries banyak lah. Mi goreng pun boleh makan tapi tak boleh hari-hari. Boleh mi goreng, okey. Mi goreng bukan gula. Tapi kena juga beres gigi sebab nanti dia plak boleh menjadikan plak boleh menyebabkan sakit gusi pula. So kena beres gigi. Apa pun makanan kena. So bila kita makan, kita kena beres gigi. Makan kena beres gigi. Saya selepas mandi saya beres gigi selalu. Bagus. Bagus. Macam Nabi Muhammad SAW. Saya pun sama. Kita pun sama kan. Alang-alang ada kat tandas tu, ambillah bergigi. Okey. So, ataupun kita pergi jumpa doktor gigi, pemeriksaan berkala. Kita cek 6 bulan sekali ke setahun sekali, cek. Ada tak lubang? Kadang-kadang kita dah jaga tapi kadang-kadang ada lagi lubang, kita tak perasan. So kita kena jumpa doktor gigi dan buat rawatan klinikal. Okey. Kita kena ada bros gigi dan ubat gigi. Teknik memberos gigi yang betul. Nanti saya tunjuk. Okey, pastikan ubat gigi kita ada Florida. Okey. Sebab Florida boleh mencegah daripada caries berlaku. Apa itu Florida? Sapi. Florida ini dapat membantu mengawal tahap asid yang dihasilkan oleh bakteria. So gigi menjadi lebih kuat, rentang daripada serangan asid. So ambil masa untuk memberes gigi 2 minit. Beres gigi, jangan nak laju-laju. Slow-slow.
Nanti saya tunjuk macam mana berus gigi. Kemudian memberus gigi termasuk lidah. Lidah pun berus gigi. Kumuh setiap kali selepas makan dan simpan berus gigi secara menegak di tempat yang kering. Berus gigi tukar setiap 3 bulan ataupun apabila bulu berus telah kembang, macam ni kembang, nak simpan lagi, tukar. Okay. Kawasan gigi yang sering terabai. So biasanya ada kawasan ni, leher gigi yang kita terabai. Sebab nanti dia akan jadi karang gigi. So kena berus juga bahagian leher gigi ni, antara gigi dengan gusi ada satu kawasan ni. So kawasan dan juga bahagian belakang. Kita biasa berus gigi depan. Tapi tak kena bahagian belakang. Kena kan. So pemakanan, kurangkan kekerapan snack manis di antara waktu makan dan kurangkan makan makanan yang melekit. Gula-gula. Buatan bikai. Gantikan makanan ringan dengan buah-buahan. Manis juga. Macam gula. Tapi dia tak melekit kan. Sebab yang melekit-lekit ni yang boleh menyebabkan caries. Okey. Okey, soalan dia. Namakan sejenis mineral yang dapat menguatkan lapisan luar gigi. Florida. Okey. So dapatkan pemeriksaan gigi di klinik setiap 6 bulan. Minta ajak mak ayah pergi klinik. Bayar RM1 ke free untuk kanak-kanak. Percuma yang klinik kerajaan. Tu teknik memberus gigi. Sebelum Saya banyak kali buat main gigi. Ya, hebat lah ya. Bagus. Sebab Ubi banyak bawa kali buat main gigi. Sebab selalu bawa Bagus. untuk cek gigi. Setiap kali tu mesti dibagi ubat punya. Ya, bagus mak awak. So kita kena cek gigi. Okey. Ya. Saya pernah cabut gigi. Ya, kat mana? Rasa tak sakit. Dekat tempat cabut gigi. Saya dapat pemadam. Oh, baguslah doktor tu bagi. Cakap terima kasih tak? Cakap. Mama saya pun cabut juga. Oh, okey. Bagus. Tidaklah sesusah sangat kita nak jaga kesihatan gigi. Betul tak? Senang je kan? Kacang. Apa yang kita perlukan adalah berus gigi dan ubat gigi berflorida. Teknik berus gigi yang betul dan berus Florida tu apa? Oh, Florida tu dalam ubat gigi kita ada Florida, ada bahan yang untuk kuatkan gigi. So, berus 2 minit sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Jadikan memberus gigi sebagai amalan dalam kehidupan harian kita. Okey? Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Ustazah, doktor nak cakap sikit pasal siwak. Mungkin ada yang tanya pasal siwak. Itu tadi berus gigi secara moden. Kita kembali kepada sunnah Nabi SAW menggunakan kayu siwak, iaitu kayu arak. Kayu sugi. Okay. Ni kayu sugi dia. So dalam kayu siwak, bila kita berus gigi, kita perlu ada ubat gigi. Tapi kalau kita pakai kayu siwak, tak payah ubat gigi. Sebab dalam kayu siwak tu ada macam-macam. Ada Florida, ada isolated benzene, macam-macam. Benda ni boleh membunuh bakteria, sulfur dan sulfat. Vitamin C pun ada dalam siwak. Ada silika, ada tannin, ada alkaloid. Vitamin tu dan macam rasa pahit. vitamin tu macam gula tapi dia macam menguatkan macam membesarkan orang. Ya. Lepas tu kan dia ada banyak komponen dalam kayu siwak. Tu yang Nabi SAW suka bersiwak menggunakan kayu arak. Sebab banyak kelebihan dia. Sebab dalam siwak pun ada Florida. Okey. Maka siwak ni membersihkan gigi dan macam-macam kelebihannya. Kan pakai berus gigi ke tak pakai berus
maksudnya boleh berus gigi pakai ubat gigi dan berus gigi ataupun pakai kayu siwak. Sama je. Okey. So apa kita buat, kita potong kan? Siapa nak cakap tadi? Lepas tu kan? Ya. Kalau kita nak solat, kita kena berus gigi dulu baru ambil wuduk kan? Betul. Itu sunnah Nabi. Nanti mulut kita bersih, kita nak menghadap Allah. Doktor, Okey? Ya. kenapa kayu sugi bau dia busuk? Bau tu lah yang dia bagi kesegaran dalam mulut. Bau tu lah menyebabkan bakteria lari. Itu macam hikmahnya. Doktor, Selalunya saya ambil wuduk dulu baru gosok gigi. Kat rumah saya ada kayu sugi. Cuba pakai, cuba try ya. Lepas ni doktor tunjuk macam mana nak berus gigi pakai kayu sugi. Okey, lepas kita potong hujung ni dalam berapa 1 cm. Saya pernah Kita gigit dia, lepas tu kita nak rendam dia. So kayu siwak ni kita guna mula dengan kanan dan daripada kanan ke kiri, kemudian kita ulang lepas tu kita berus atas bawah. Kemudian kita niat dulu, ya Allah, nawaitu sunnatul kita ajak aku bersiwak kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita berus ya. So kita buat apa? Kata kita baca bismillah, kita niat gunakan tangan kanan. Ada cara dia lah, ada 3 jari, 2 jari pegang ke depan. So macam tu So kita macam mana kita letak, kita bersihkan bahagian ni dulu. Mana ni? Bahagian bakal yang menghadap pipi tu dulu. Kita start daripada belakang kanan. Lepas tu kita bersihkan. Pastikan gigi dan juga gusi kita bersihkan. Wak ni ada jual kat kedai ke? Ada. Lepas tu kita berus bahagian dalam pula ya. Macam tu je. Pastikan bersih ya. Kita nak dapat sunnah Nabi lah. Nabi guna siwak Kalau boleh usaha, kita usaha. Tapi pakai berus gigi pun jadi sunnah Nabi juga ya. Pakai berus gigi pun boleh ke? Boleh mana-mana. Tapi kalau nak rasa kayu siwak boleh juga. Ini saya tunjuk lah. Lepas tu kita berus lidah kita dengan kayu siwak. Okey. Ni antara ada kat situ. Tertanggal. Okey. Mana anak saya main ni? Alright. Kemudian terima kasih. So Ustazah nak tunjuk nampak tak macam mana berus gigi, kita berus gigi. In this video, we'll show you the best way not only to brush your own teeth, but also how to easily brush the teeth of others. Macam mana kita berus gigi? Toothbrushing should be carried out twice a day, Kita kena in the berus morning gigi and last thing at 2 night. kali sehari. We must remember that pagi not dan everyone malam. can brush their own teeth. So ni But when gigi brushing other kita. people's teeth, the principles are the same. Please remember that toothbrushing takes a full 2 minutes. Kena 2 minit lah 2 sekurang-kurangnya. minutes. Use a small-headed, medium-texture bristles toothbrush with a small amount of fluoride Sikit je toothpaste. ubat gigi kat sini. Start by tilting the toothbrush against your teeth so the bristles are at a 45-degree angle to the gum line. Letak antara gigi dan Move the brush gusi. in small circular Lepas movements tu kita a few pusing times on each tooth. bulatkan. Next, brush the outer surfaces of each Lepas tu tooth, bahagian keeping the bristles angled against the gum line. gum line. Do the same thing for the Pusing, inside pusing, surfaces of all the bulat-bulat. teeth. Antara gigi dan Now, gusi. brush the biting Lepas surfaces of tu the teeth. berus on the kat top bahagian and the bottom. gigitan tu. Okey? So kita ada To 4 clean the permukaan. inside surface of the front teeth, Lambanya brush vertically for the So upper kita teeth. berus gigi juga Gently move the brush bahagian long ways dalam. down the tooth from the gum yang for a dalam few tu. seconds.
For the lower teeth, dalam tilt the brush beberapa vertically minit, and beberapa pull saat. the toothbrush gently upwards from the gum for a few seconds. If plaque is not removed from the teeth, it leads to bleeding gums and Kalau tooth loss. tak bersih, If you eat something sweet things, menyebabkan plaque caries. mixes with the sugar and causes tooth decay. Video tak nampak? Finally, spit out any remaining toothpaste. Video nampak. Okey, sorry. Suara Pada tadi tak nampak lah video saya. Dia dengar suara saja. Okey. Aku nampak. Tak nampak. Tak nampak? Okey, sekali lagi. Okey, saya share sekali lagi. Ni macam mana ni? Doktor. Jangan tunjukkan Wah. Nampak. Nampak ke tak ni? Nampak. Saya tak nampak. Saya tak nampak. Saya nampak. Saya baru nampak. Minta diam dulu ya. Minta semua pelajar diam dulu. Okey, terima kasih. Okey, nampak tak ni? Nampak? Brush your own teeth. Nampak But also how to easily brush the teeth of others. Toothbrushing should be carried out twice a day, in the morning and last thing at night. We must remember that not everyone can brush their own teeth. But when brushing other people's teeth, the principles are the same. Please remember that toothbrushing takes a full 2 minutes. 2 minit Yes, kita kena 2 brush gigi. minutes. Use a small-headed, medium texture bristles toothbrush with a Buat small gigi, amount of fluoride dekat bahagian toothpaste. depan. Maksudnya. Start by tilting the toothbrush Kita kena letak brush gigi 45 degree. to the gum line. Move the brush in small Angle tu apa? Angle tu apa ni? Sudut antara gigi dan gusi Letak antara gigi dengan gusi. Lepas tu secara bulatan. Okey? Do the same thing for the inside surfaces of all the teeth. Now, brush the biting surfaces of the Lepas teeth. tu brush on the gigi top and bahagian the bottom. atas bahagian tempat gigit. To clean the inside surface of the front teeth, tilt the brush vertically for the upper teeth. Gently brush long ways down the tooth from the gum. Nanti doktor share lah link ni dekat Ustaz nanti Ustaz bagi. And pull the toothbrush gently Cara upwards brush from gigi the yang gum betul for a few seconds. If plaque is not removed from the teeth, it leads to bleeding gums and tooth loss. So kalau tak bersih nanti menyebabkan caries dan gusi akan berdarah. So kita kena pastikan bahagian gigi dan gusi Spit bersih ya. out any remaining toothpaste. Do not rinse the mouth Tadi with tu yang warna pink tu apa? mouthwash. In this way, the fluoride in the toothpaste will help protect the teeth. Kita kena pakai ubat gigi yang ada fluoride. Okey? Kemudian mungkin okey, saya rasa sampai di situ saja presentation saya. Mungkin ada soalan? Saya serahkan kepada pengurusi majlis. Doktor? Doktor. Ya, boleh? Ada soalan? Tak ada. Doktor. Ya. Suara gigi dengan kain sugi sama je ke? Sama je. Tapi kena pastikan semua struktur mulut tu bersih lah. Tempat-tempat yang nak kena bersih tu kena bersih. Sebenarnya kayu siwak lagi bagus sebab dia ada lagi banyak bahan kimia untuk pembersihan. Tapi kita rakyat Malaysia jarang guna kayu siwak. Mungkin bolehlah kita amalkan sikit. Saya guna. Ya, bagusnya. Guna bergigi. Okey.
Ada soalan lagi? Tak ada. So kalau ada murid-murid siapa-siapa yang ada persoalan bolehlah ya tanya kat doktor. Contohnya macam dalam sehari tu berapa yang wajib kita nak gosok gigi kan? Macam mana apa yang boleh makan. Kena apa-apa yang kamu lupa tu cuba tanya doktor balik. Doktor, Ya, kita kena pergi klinik berapa bulan? sekurang-kurangnya 6 bulan sekali lah. Cuba pergi jumpa doktor gigi, check. Sebab kita takut ada lubang yang kita tak perasan. Yang sebab kita tak rasa. So kalau doktor gigi check, dia akan pastikan tak ada lubang. So kita Macam bila dah 6 bulan tu kita pergi ke? 6 bulan tu datang je cakap nak check gigi. Takut ada lubang ke? Doktor check kan? Nanti doktor check lah. Doktor gigi akan check. Tak boleh nak pergi jumpa doktor gigi sebab nak tengok apa-apa. Apa? Tak boleh nak pergi jumpa doktor gigi sebab nak tengok apa-apa. Jumpa doktor gigi, nanti doktor gigi tengoklah. Tengok gigi awak lah. Okay. So doktor gigi akan buka mulut, dia check. Kalau ada lubang, dia tampal. Sebab kadang-kadang kita tak tahu ada lubang. Lubang yang perlu kita tampal. Tak nak tanya. Gigi saya patah. Berapa lama gigi baru nak tumbuh? Berapa umur awak? Saya dah patah 2 lah. Tengah patah. Patahnya dah tampak. Dia bergantung kepada umur. Saya start dari ketiga dah. Gigi dapat Saya goreng. patah 6. Umur tahun. So gigi Saya patah 2. So gigi akan tumbuh. Gigi akan tumbuh. Mungkin saya boleh tunjukkan macam mana gigi boleh tumbuh. Gigi tumbuh satu kali. Tengok video. Okey. Okey, kita tengok macam mana gigi tumbuh. Gigi semua macam tanaman. Macam mana gigi tumbuh. Okey, saya share ke? Tak share video Okey, kita share video. Okey. Nampak ni. Nampak ya? Nampak? Macam mana Nampak. akan Yang Dr. Baino tadi. macam mana gigi boleh tumbuh. And are usually the 2 bottom front teeth. Mula-mula gigi susu bawah tumbuh. Masa umur 6 bulan. Next, the top 4 front teeth emerge. Lepas tu umur 8 hingga 12 bulan gigi susu atas. After that, the other teeth slowly begin to fill in. Kemudian dia Usually in tumbuh. pairs. Ni macam Ni gigi susu Ada gigi susu tumbuh. gigi susu tumbuh masa kecil je. Masa kita umur 6 bulan hingga 2 tahun gigi susu tumbuh. Ni gigi susu tumbuh. Sampai umur kita sampai umur kita tumbuh. Sampai umur kita 3 tahun kita tengok kita gigi susu kita dah lengkap. Kita tengok gigi susu kita dah lengkap. Nampak dia tumbuh sikit-sikit. Ni semua gigi susu. Sampai umur 3 tahun dia tumbuh. Ni semua gigi susu. Umur sampai umur 3 tahun. Dia tersorok dekat gusi. Dia tersorok kat gusi.
Lepas tu tumbuh gigi Kenapa susu. dia suara kat Gusti? Sebab dia memang macam tu. Allah jadikan gigi ni tumbuh sikit-sikit. Sebab kalau baby dah ada susu, sakitlah ibu dia kalau dia isap susu. Kalau dia ada gigi. So mula-mula tak ada gigi, lepas tu ada gigi. Primary teeth aid in the development of clear speech. So umur 3 tahun dah pandai cakap sebab ada gigi. Kan? Betul tak? Kalau kita tengok Adik saya pun dah pandai cakap dah. Sebab dia dah ada gigi. Saya pandai kasih. So waktu dia dah makan. Ustazah, kenapa adik saya nombor 4 dia ada gigi tapi tak pandai cakap? Nantilah dia ketawa nanti. Dia memang dah umur baru. Dia dah umur 3 tahun lah. Kenapa tu? Gigi susu, gigi kekal akan tumbuh umur 6 tahun. Tahun baru ni. Noh, jangan tiup. Tengok, gigi 6 hingga 7 tahun, siapa jajar 1, dia akan tumbuh gigi kekal 1 ni, molar. Kemudian nampak dia keluar. Gigi kekal. Saya rasa gigi masih umur 6 tahun ni gigi awak tanggal gigi ni tumbuh. Gigi kekal tumbuh kat depan. Lepas tu ni pula tanggal. Gigi susu. Lepas tu umur 7-8 tahun tumbuh lagi gigi kekal bawah. Umur 7-8 tahun gigi atas tanggal, gigi bawah atas naik. Ini waktunya. Kalau umur awak 6-7 tahun. Masa waktu ni memang banyak gigi tanggal dan gigi kekal ganti. Okey? Doktor. Gigi dekat atas dah tumbuh sikit dah. Nanti dia keluar sikit-sikit ni. Berapa bulan dia keluar semua. Dia keluar sikit-sikit. So umur 10 hingga 11 tahun dia tumbuh gigi taring. Gigi taring atas, gigi geraham. So dia akan tumbuh, dia akan cabut, lepas tu dia akan ganti dengan yang baru. So gigi tanggal tu biasa sebab awak berlaku perubahan. So nanti awak dah jajar 6, gigi kekal dah habis, semua gigi kekal. Macam tu lah. So memanglah ni musim. Senang lah nanti nak makan coklat. So gigi sedang bertukar daripada gigi susu ke gigi kekal. Tapi kalau dah tumbuh gigi kekal tak bolehlah makan banyak sangat coklat kan. Lepas ni dah tak ada gigi ganti dah. Kalau lubang kena caput dah tak ada ganti. Lepas gigi kekal ni tumbuh umur 11 hingga 12 tahun. 12-13 tahun semua dah ada dah. Kenapa? So kita ada 2 jenis gigi kan? Kenapa ada besarnya gigi? Tekan. Okay. Alright. Okay, ada soalan lagi? Ustazah, tadi itu apa tadi dengar dia? Apa? Tadi main Dengar macam apa tu? Dengar lagu tu tadi. Ada lagi kan? apa suara tu? Okay, ada apa-apa lagi? Mungkin saya serah pada. Doktor, saya ada soalan. Okay. Selalu kan ada orang jual produk yang putihkan gigi tu, yang selalu diorang macam tampal benda putih tu, lepas tu dia pakai ultra ungu tu Kalau kita ada namanya bleaching lah. Bleaching iaitu bersihkan putihkan gigi.
Tapi nasihat saya kalau boleh mendapat nasihat daripada doktor gigi lah. Jangan ambil sebarangan. Takut dia akan hakis gigi. Bila dia hakis gigi, kadang-kadang bila kita tak jaga, kita minum air teh ke apa, dia akan jadi kuning lagi. So berhati-hati apabila kita beli buat sendiri, sebab dia ada dos dia tertentu. Takut dia hakis dan lagi kuning lagi lepas tu. Kita tak pastilah. So kalau boleh jumpa doktor gigi dapat nasihat dulu. So digalakkan untuk pergi jumpa doktor lah baru untuk ni. Sebab gigi kita yang first sebenarnya tak perlu putih pun tak apa, yang penting bersih. Kalau maknanya buang karang gigi, lubang tu kita tampal, buang caries, itu pun dah cukup. Kadang-kadang gigi kita ni bergantung kepada kulit muka kita. Kalau kita tengok orang India, dia paling putih gigi dia. Memang macam tu. Orang Cina, dia kuning-kuning sikit. Itu sebab struktur kulit memang Allah bagi. Orang India kulit dia hitam tapi Allah bagi giginya putih. Orang Cina, orang Melayu kuning sikit. Itu asal normal dan sihat. Okey lah. Okey, terima kasih. Sama. Okey, murid-murid ada apa-apa soalan lagi ke untuk ditanyakan kepada doktor kita hari ni? So siapa nak beli gigi? Borong gigi berapa kali sekurang-kurangnya? 2 kali sekali. 3 kali. Berapa minit? 2 kali ke 2 kali. 1 lagi. Dan ubat gigi Florida, okey? Saya dulu ubat gigi. Okey. InsyaAllah Ustazah, doktor yakin anak-anak semua akan jaga gigi. Itu amanah Allah SWT untuk kita jaga gigi. Okey? Kalau gigi bersih, Allah sayang. Okey? Doktor. Ya. Doktor kerja kat klinik mana? Apa? Doktor kerja kat klinik mana? Saya pensyarah, saya tak buat gigi saya mengajar, saya banyak mengajar. Saya mengajar doktor gigi. Saya mengajar doktor gigi. Kalau gigi bersih, apa? Kalau gigi tak ada awak tak sayang ke? Kalau gigi tak ada orang tak sayang. Apa? Maaf. Kalau gigi tak bersih awak tak sayang ke? Yelah. Kalau gigi bersih, kan kita nak cakap dengan Allah, nak sembahyang, kenalah gigi bersih. Akanlah nak jumpa orang. Jumpa orang biasa pun kita kena bersih. Dan menghadap Allah lagi. Kan Allah kata, siapa yang memberus gigi, madratillah, akan mendapat keredaan Allah. Nak Allah sayang, nak masuk syurga, buat sunnah Nabi, buat apa yang Allah suruh. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Kan? Gigi bersih, gigi sihat, senyuman menawan, Allah redha. InsyaAllah. Kalau Allah sayang, semua orang sayang kat kita. Kan? Mak kita sayang, ayah kita sayang, kawan-kawan sayang, cikgu sayang. Kalau Doktor, ya. Kalau gigi kita kan dah goyangkan. Kalau kita tak nak cabut jadi apa? Dia akan goyang sendiri dan dia akan tercabut sendiri. Sebab gigi akan tumbuh. Tapi nak cepat kena goyangkanlah sikit-sikit. Sikit-sikit. Dalam nanti kita bangun tidur, dah tak ada gigi. Dia memang akan gigi kekal, dia tu dia akan tolak Dia akan tolak gigi susu. Tolak sikit. Lalu dia tumbuh. Macam tu lah. Okay. Tapi kalau dia tak cabut, kita memang kena minta bantuan doktor lah untuk cabut gigi. Doktor, itu saya tak. Saya tak cabut gigi lepas tu. Ya? Masa gosok gigi dia cabut sendiri. Okey? Doktor. Ya? Hari dulu ada gigi nak tanggal. Bila nak salat tu, saya pusing-pusingkan gigi tu, dia terus tanggal.
Betul. Kita kena goyang sikit-sikit. Nanti dia tanggal. InsyaAllah. Okey? Okey. Okey, insyaAllah. Berus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Gigi bersih, Allah sayang. Kalau boleh sebelum solat, berus gigi. Jadikan amalan. Jadikan amalan daripada kecil-kecil lagi dan sampai dewasa, gigi kita akan bersih insyaAllah. Saya doakan. Saya kadang-kadang gosok gigi sebelum solat. Alhamdulillah. Kita nak jumpa Allah. Solat kan kita bercakap-cakap dengan Allah. Kita kenalah mulut bersih. Takkanlah mulut busuk. Kita jumpa orang, kita wangi-wangi. Nak jumpa Allah, kenalah wangi-wangi. Mulut kena bersih. InsyaAllah. Nak masuk syurga tak? Nak. So, amalan ahli syurga itu adalah mulut gigi, kan? Mulut gigi. Senang je, bukannya susah, kan? Siapa rasa susah? Takkan? Senang je. Okey. Saya serah pada MC lah. Okey, terima kasih kepada Dr. Asfaila Alias atas taklimat tersebut. So semoga apa program hari ini dan taklimat hari ini kita dapat amalkan dan kita dapat gunakan dalam kehidupan seharian kita. Yang mana gigi kita ni kenalah jaga supaya kita nak jumpa Allah, kan. Bila dapat jumpa Allah dengan keadaan bersih, kan, kita akan mendapat rahmat Allah. Dan kalau mendapat rahmat Allah, senanglah masuk ke dalam syurga. So saya ucapkan sekali lagi sebagai wakil Seriti Darul Amilin untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Asfaila Alias atas taklimat tersebut. Semoga dengan program hari ini kita mendapat amalkan dan mendapatlah ilmu yang baru untuk kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. So tapi yang penting program mana ni kan? So rasanya dah sampai di situ saja kot program kita hari ini. So Ustazah, ada apa-apa lagi ke Ustazah? Ya tak ada. Boleh bersedia untuk masuk kelas 10.30. Okay, so kita boleh tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Okay, murid-murid boleh keluar bersama. Dan terima kasih doktor sekali lagi atas sudi memberi meluangkan masa untuk memberikan taklimat. Terima kasih doktor. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Bye. Jaga diri baik. Terima kasih. Okay, bye-bye. Ustazah boleh live sekali. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Boleh kan? Boleh le. Masuk. Okay, boleh live. Kemudian masuk ke dalam kelas masing-masing. Boleh. Dah boleh live. Lepas tu masuk ke dalam link kelas masing-masing, ya.